Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada kali ini saya nak sharing pada anda cara untuk masuk ke Indonesia. Sebenarnya sebelum ni saya pernah carilah maklumat macam mana cara nak masuk Indonesia melalui TikTok, YouTube dan sebagainya. Punya maklumat tu tak berapa lengkap. Mungkin saya cari tak jumpa. Disebabkan tak lengkap, saya jadi agak kilang kabut sikit lah. Sebab nak siapkan dokumen dengan saya datang bersama 5 orang ahli keluarga. So dengan adanya video yang saya nak terangkan pada anda ni, saya harap ianya boleh bantu anda untuk nak ke Indonesia dengan mudah. Walaupun anda datang ke sana mungkin kali pertama, anda langsung tak ada masalah untuk masuk Indonesia dengan follow saja apa yang saya cakap ni, dengan saya akan sertakan link di bawah description saya punya video ni. Negara Indonesia ni adalah luas. Terdapat 3 cara untuk kita nak ke Indonesia. Bergantung pada poin mana anda nak ke sana. Sama ada menggunakan pengangkutan darat, feri ataupun kapal terbang. Dalam video saya ni, saya nak sharing pengalaman saya pergi ke Indonesia dengan menggunakan kapal terbang. Okey, baiklah. Terdapat 4 preparation yang perlu kita siapkan untuk nak keluar negara. Ini kita kena lakukan di sini lagi untuk memudahkan kita nak masuk Indonesia ni. Sebenarnya bukan kata Indonesia, mana-mana negara pun lebih kurang macam ni jugalah dia punya cara dia. So yang pertama pasport. Saya rasa semua orang tahu apa dia pasport. Pasport international yang dikeluarkan oleh immigration. Pasport ni hendaklah sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh. Yang kedua, tiket penerbangan. Tiket penerbangan ni sebab saya kata tadi saya gunakan kapal terbang, kena ada tiket. Yang ketiga, insurans pelancongan travel insurance. Yang keempat, tempat tinggal. Kalau tempat tinggal anda tu adalah hotel, anda kena tahu alamat hotel tersebut. Kalau anda mungkin ada saudara mara kat sana, kena tahulah dia punya alamat ni di mana. Okey, kenapa 4 perkara ni penting? Yang pertama, pasport. Dalam pasport sudah tentu ada nombor pasport. Nombor pasport sangat penting untuk digunakan ketika kita nak isi borang. Selain tu, dalam pasport juga terdapat tarikh pasport dikeluarkan dan bilakah tarikh tamat pasport. Yang kedua, tiket kapal terbang. Tiket kapal terbang ni nampak simple je kan? Tetapi dalam tiket kapal terbang tu juga ada beberapa maklumat yang perlu kita gunakan ketika nak buat declaration tentang kesihatan kita ketika berada di Indonesia nanti. Contohnya, nombor kapal terbang kita. Apakah nombor tempat duduk ataupun nombor seat anda ketika di dalam kapal terbang. Contohnya 8D, 10D, 11A dan sebagainya lah. So nombor ni digunakan ketika anda nak buat declaration kesihatan ketika di Indonesia nanti. Okey, perkara yang ketiga adalah insurans pelancongan, travel insurance. Travel insurance ni hanya terpakai bagi mereka yang kerja di tempat-tempat tertentu. Untuk nak mohon cuti, anda perlu ada insurans pelancongan untuk keluar negara. Jadi nombor insurans tu perlu dimasukkan dalam permohonan cuti anda. Okey, yang akhir sekali nombor 4 Yang nombor 4 ni adalah alamat tempat tinggal anda ketika berada di Indonesia. Kalau anda datang sana, anda tinggal di hotel, alamat hotel tersebut anda perlu dapatkan. Dan seterusnya, jika anda datang ke sana tetapi anda bermalam di rumah saudara kan, alamat rumah saudara tu anda kena dapatkan dan simpan untuk anda rekodkan nanti di dalam visa anda ketika datang ke Indonesia. Okey, lengkaplah sudah 4 perkara yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum pergi ke Indonesia. Bermula daripada persiapan pasport antarabangsa, tiket kapal terbang, insurans dan akhir sekali adalah alamat tempat tinggal kita di sana. Okey, baiklah, seterusnya saya nak terangkan 3 borang yang sangat penting yang telah ditetapkan oleh kerajaan Indonesia yang perlu diisi bagi setiap penumpang, pelawat atau siapa saja yang masuk ke negara ini. Okey, baiklah, borang yang pertama yang perlu anda isi adalah Custom Declaration BC 2.2. Untuk borang ni, kita boleh isi 3 hari sebelum. Contohnya kan, anda nak pergi pada hari Sabtu, pada hari Khamis anda dah boleh isi dah. Ataupun anda boleh isi borang ni pada hari Jumaat, ataupun anda boleh isi pada hari yang sama. Hari Sabtu nak pergi, hari Sabtu baru isi. Secara umum, apa yang saya boleh terangkan tentang borang ni adalah kita perlu isytihar barang-barang yang kita bawa masuk ke Indonesia, dan barang-barang yang bercukai tersebut tak boleh terlalu banyak, seperti rokok, minuman keras, mata wang. Kalau macam kata anda isytihar benda yang tak benar, nanti awak akan dikenakan denda atau mungkin akan dikenakan cukai. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara untuk nak isi borang ni. Cara nak isi borang ni sangat mudah. Awak pergi pada website ni.
yang saya sertakan ni, dan ataupun pada bahagian description saya punya video ni saya akan sertakan dia punya link. Awak pergi saja pada link ni, awak masuk pada website Bea Cukai ni, kemudian awak isi saja maklumat-maklumat yang ada kat sini. Okey, selain tu jika anda datang serta family, ayah, isteri dan anak-anak, yang wajib isi sebenarnya seorang saja. Biasanya ayah lah yang akan isi. Yang lain-lain tu kita masukkan saja di bawah tanggungan kita. Okey, akhir sekali apabila borang ni telah lengkap diisi, nanti akan keluar QR code. QR code ni sangat penting, di mana QR code ni lah yang kita akan gunakan nanti untuk ditunjukkan kepada immigration di Indonesia nanti. Jadi dalam hal ni ada dua perkara yang boleh kita lakukan. Pertama, kita simpan sahaja QR code ni dalam handphone kita. Ataupun cara yang paling senang untuk dipamerkan QR code ni kan, anda print saja, nanti anda tunjuk saja pada immigration di Indonesia nanti. Okey, bagi anda yang datang secara berkumpulan seperti satu keluarga, yang sebagaimana saya terangkan tadi, apabila anda ingin melepasi immigration Indonesia nanti, eloknya anda berbaris mengikut kumpulan. Cara ini sangat baik untuk membolehkan immigration Indonesia mengenal pasti ahli kumpulan anda. Okey, seterusnya yang kedua adalah borang isytihar sihat. Tujuan kerajaan Indonesia menyuruh kita isi borang ni adalah dia nak pantau tahap kesihatan kita dan rekod penerbangan ataupun negara-negara yang kita pernah lawati sebelum ni. Adakah kita terlibat dengan mereka-mereka yang mengalami jangkitan penyakit berjangkit seperti COVID ataupun cacar monyet dan sebagainya. Dari apa yang saya faham tentang kenapa kita perlu mengisi borang ini adalah sekiranya kita demam ataupun sakit dan kita mendapatkan rawatan di mana-mana klinik di Indonesia, dan saya rasa mungkin juga daripada rekod yang tercatat ni, mereka juga boleh tahu siapakah kontak rapat kita ketika dalam kapal terbang. Dan dengan cara ini saya fikir tentu mereka senang untuk memantau siapakah yang membawa penyakit ataupun yang telah menerima jangkitan. Okey, seterusnya cara untuk mengisi borang ini. Di sini saya sertakan link untuk masuk ke website ini. Anda juga boleh lihat link ni di dalam description saya. Bila anda telah masuk ke dalam website ini, anda boleh pilih bahasa mengikut kesusahan anda. Kalau anda nak gunakan bahasa Indonesia pun boleh, sebab bahasa kita dengan bahasa Indonesia banyak persamaan. Nak gunakan bahasa Inggeris pun boleh dan sebagainya lah. Okay, seterusnya bila dah masuk dalam website ni, ada pilihan anda datang ke Indonesia melalui apa. Di sini saya pilih melalui udara. So seperti biasa di sini dia minta kita untuk isikan nama, nombor penerbangan. Inilah dia nombor penerbangan yang perlu kita ingat yang saya terangkan pada awal video tadi. Dan seterusnya adalah kerusi ketika kita dalam kapal terbang tadi. Berapakah nombor seat kita? Jadi untuk nak tengok nombor seat ni, kita rujuk saja kita punya tiket kapal terbang untuk isi nombor seat kita tu. So kalau awak lihat kat sini, inilah yang saya nak sampaikan pada awal video tadi. Maklumat-maklumat kita seperti tarikh, alamat, nombor pasport dan sebagainya itu sangat penting untuk kita mengisi borang untuk masuk ke Indonesia. So apabila kita telah pun lengkap mengisi borang ni, kita akan menerima QR code. QR code untuk isytihar sihat ni kita perlu pamerkan di immigration ketika sampai di Indonesia nanti. So kalau awak ingat lagi, ada dua QR code yang kita perlu tunjukkan di immigration Indonesia. Pertama, QR code untuk Custom Declaration BC 2.2. Yang kedua, QR code untuk isytihar sihat. Okey, yang akhir sekali kita perlu isi visa Indonesia. Okey, di sini saya sertakan alamat website untuk visa Indonesia. Saya disediakan link untuk website ini, iaitu pada bahagian description pada hujung video saya. Okey, untuk makluman anda, negara kita Malaysia adalah negara-negara yang tersenarai dalam negara ASEAN. So kita dapat pengecualian visa selama 30 hari. Dan sekiranya anda nak tinggal lebih daripada 30 hari, anda boleh mohon visa di Indonesia untuk tinggal lebih lama. Dan jika anda tinggal lebih daripada 30 hari, setiap satu hari anda akan didenda sebanyak RM1 juta. So untuk mengelakkan masalah yang berlaku, kita follow saja terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya cara untuk mengisi visa ni sangat mudah. Anda pergi sahaja pada website yang saya sertakan ini. Di sini anda diminta untuk scan pasport antarabangsa anda. Sebaik sahaja pasport antarabangsa anda telah di-scan, secara automatik data-data anda dalam pasport tersebut akan dipindahkan ke dalam borang visa ini. Okey, seterusnya anda isi saja maklumat-maklumat yang diperlukan seperti alamat email, alamat tempat tinggal anda di Indonesia, tarikh ketibaan anda, tarikh pulang dan sebagainya sehinggalah selesai. Untuk mengisi visa ni, kita boleh isi 3 hari sebelum kita nak datang ke Indonesia. Sama macam kita isi borang Custom Declaration dan isytihar sihat. Cuma yang untuk Custom Declaration dan isytihar sihat, dia keluar dalam bentuk QR code.
Dan untuk visa ni dia tak macam tu. Dia agak beza sikit. Untuk visa ni, apabila anda dah selesai isi, visa tersebut akan dihantar ke dalam email anda. Tetapi daripada pengalaman saya yang lalu, disebabkan saya tak prepare saya punya SIM card, tak buat roaming, ketika di airport sana, saya tak ada data internet. So saya terpaksa gunakan wifi airport. Bila gunakan wifi airport ni dia agak lambat sedikit sebab ada ramai orang yang gunakan wifi dan kadang-kadang data dia hilang. So kita nak dapatkan visa yang dihantar dalam email tu sangat lambat, dan setelah beberapa ketika baru saya terima email yang visa yang saya isi tu telah pun lengkap. So nasihat saya, kalau anda nak isi visa ni, better kita isi 3 hari sebelum, 2 hari sebelum, ataupun masa di KLIA kita dah isi dah. So apabila benda ni dah lengkap, anda akan tunjukkan pasport antarabangsa anda bersama visa ni. Seterusnya pihak immigration akan tampal satu pelekat visa di dalam pasport antarabangsa anda seperti ini. Okey, lengkaplah sudah keperluan yang perlu kita siapkan untuk datang ke Indonesia, iaitu bermula daripada custom declaration, visa sihat dan visa. Okey, selepas anda dah completekan benda ni, anda dah boleh masuk ke Indonesia. Okey, akhir sekali, pesanan saya pada anda, kalau anda nak datang Indonesia, better kita buat preparation lebih awal. Terutama kalau anda datang secara berkumpulan ramai, anda kena prepare dengan lebih kemas anda punya dokumen tu supaya anda tak mengalami masalah. Okey, rasanya setakat di sini dahulu perkongsian saya. Okey, jumpa lagi. Hari makan roti